Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, iaitulah ringkasan kepada kitab Minhaj Al-Qasidin yang diterjemah dengan nama Jalan Orang yang Menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini di antara kitab yang sederhana besarnya dalam bab adab dan akhlak yang telah diteliti sebahagian besar hadis-hadisnya dan juga cerita-cerita yang dibawa dalam kitab ini. Asal kitab dia besar, iaitulah kitab Ihya Ulumuddin, kitab Imam Ghazali. Kemudian mari pula Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Minhaj Al-Qasidin. Ibnu Qudamah, kita ni orang yang ketiga dah ni, Ibnu Qudamah ni. Ada lagi yang keempat, nama dia Al-Qasimi dalam kitab dia Mau'izatul Mu'minin. Mau'izatul Mu'minin daripada kitab yang sama direngkas-rengkas. Ulama zaman dulu macam tu. Ada orang yang tulis matan, lepas tu disyarah. Mari orang lain pula panjang sangat sudah direngkas. Mari orang lain pula ringkas terlalu ringkas sampai tak faham, maka dia buat hasyiah. Lepas tu mari orang lain pula ringkas pula. Dia mari turun naik. Akhir sekali tak sudah. Jadi mari orang sekarang ni dia ambil semua yang orang tu, dia campur-campur jadi hak dia. Senang. Zaman kita lah zaman yang paling mudah sekali. Dan zaman semua kitab-kitab duduk dalam internet ni lagi senang. Orang panggil kopi, koyok, tepek. Ambil orang tak sini, tak nama kita, selesai masalah. Paling mudah sekali zaman kita. Ini di antara kemudahan yang Allah Ta'ala beri, tapi kita tak jamin kemudahan yang ada ini memberi kefahaman kepada masyarakat. Mudah nak dapat bahan, tapi faham belum lagi. Kerana itulah di antara tanda-tanda kiamat, Nabi kata zuhurul qalam, mana banyak penulis-penulis. Hari ini satu-satu publisher, satu-satu syarikat penerbit buku, dia boleh keluar sampai 10 buku sebulan. Kita yang orang hebat-hebat duk mengaji ni, berapa buku sebulan kita baca? Tak apa nak jawab dah tu. Ini masalah tak? Berapa buku sebulan kita boleh baca? Orang lain terbit buku 10 sebulan. Kita baca berapa sebulan? Kena khatam satu bulan, mesti ada satu buku yang kita baca. Ada jemaah kata tak sempat ustaz baca Quran, kata tak apa dah. Kalau baca Quran boleh khatam sebulan sekali, alhamdulillah. Takut tak belaka ni masalah ni tak? Quran pun tidak, ini pun tidak. Baik, dalam perbincangan kita ini, dalam bab, kita telah masuk bab yang ke-11, iaitulah adab-adab persahabatan, persaudaraan dan pergaulan. Itu bab 11 yang telah kita masuk. Lama dah ni. Dan kita telah sampai kepada siri kita ini, iaitulah di dalam bab adab pergaulan. Alhamdulillah, dalam Islam ini lengkap pelajarannya, dari sudut muamalahnya, dari sudut kerja buatnya, dari sudut apa saja pun melengkapi segala perkara. Di bab akhir bab ini akan kami akan menyebutkan beberapa adab pergaulan dengan orang ramai. Mungkin dalam siri yang lepas kita bincang tentang pergaulan dengan sifat-sifat orang dipilih untuk menjadi sahabat, hak yang wajib ditunaikan terhadap saudara, jadi orang yang rapat dengan kita. Ada berapa hak, kita dah bincang tentang 7 hak dia. Hari ini pergaulan secara umumnya dengan orang ramai. Jumlatum min adabil muasyarati lil khalqi. Bahasa Arab kata lil khalqi itu makhluk semua ni. Tak kira lah siapa dia orang pun kita kira. Baik. Antara sifat pergaulan yang baik ialah, yang pertama, kamu menjaga kehormatan diri tanpa rasa sombong. Ada 2 perkara di sini. Kehormatan diri kita kena jaga. Tapi jangan sampai sombong. Tak. Setengah orang ni dia biar ya orang kutuk dia, orang mencabut hak dia. Itu hak kita. Kita boleh maafkan terhadap orang, tapi jangan sampai peringkat dia menghina dan membuat satu tuduhan-tuduhan yang tidak baik.
Dan dalam keadaan bersifat tawaduk, dalam keadaan tidak menghinakan diri. Beza. Tawaduk makna kita rendah diri. Kita tak sombong dengan orang, tapi jangan sampai kita hinakan diri kita. Biarlah apa nak jadi-jadi lah. Mana kalau orang pada itulah mahkamah syariah memberi hak. Orang yang dituduh ada hak dia dalam bab qazaf, dalam bab apa saja pun, dia ada bab satu khas dalam undang-undang jenayah syariah bahawa orang ini berhak mempertahankan diri. Kita tidak ihdar, tidak gugurkan hak mereka. Kamu bertemu sahabat dan musuh dengan wajah yang ceria. Dia panjang ni, dia buat sikit-sikit, campur. Karena itulah dalam kitab ini dia nak ringkas daripada yang asal dia. Kamu bertemu sahabat dan musuh dengan wajah yang ceria tanpa merasa hina dan takut pada mereka. Subhanallah. Dia ajar kepada kita supaya jumpa orang senyum. Jangan duk marah. Kalau dalam hati itu susah secara mana pun, biar kita boleh senyum, menunjukkan bahawa kita ni tidak ada masalah dengan orang tu. Nak marah dengan orang lain, tapi jangan orang lain boleh menampakkan muka. Itu. Tanpa merasa hina dan takut pada mereka, kamu juga adalah menjaga adab-adab ketika dalam majlis. Apa dia adab ketika dalam majlis ni? Ini kena belajar betul-betul. Terutamanya zaman kita hari ni, sangat banyak adab yang telah dilanggari. Antaranya, bila duduk dalam majlis, tidak bermain-main dengan menyilang-nyilang jari kedua tangan. Duduk main kerak ni, panggil duduk main jari gini. Duduk dalam majlis, jadi orang panggil duduk main tangan. Sekarang ni orang tak main silang jari, orang main tenyih jari. Betul tak? Dia main ujung jari sekarang ni. Tidak main ujung jari? Ujung jari. Ini perbuatan. Kadang-kadang duduk dalam majlis ilmu dan tengah duduk khutbah Jumaat pun dah lagi duduk. Dalilnya dia duduk ulah khatib berkata atas tu. Tak payahlah dia kena dengar je pada waktu itu awak tidak dilantik untuk menjadi pengulas. Jadi kenapa duduk ulas itu? Tidak mengorek hidung. La haula wala quwwata. Duduk dalam majlis kau duduk korek hidung situ. Allahu akbar. Tu sebab ingat kadang-kadang kita ni orang besar duduk atas pentas. Kena berhati. Orang duduk tengok kat bawah tu. Allah, dia ni macam-macam dah. Lepas tu orang ambil gambar tak dalam Facebook kat, malu kita. Banyak berludah dan menguap. Kalau rasa mengatuk, turun sekejap. Pergi basuh muka dulu, cari air kopi kat belakang pentas tu. Jangan sampai orang tengok duduk menguap sini. Itu yang pertama. Adab yang kedua, mendengar dengan teliti terhadap orang yang sedang bercakap dengan kamu. Bila orang bercakap, dengar. Ini kita dengar juga, tapi duduk tengok benda lain. Akhir sekali, dan jangan memintanya mengulang-ulangi kata-katanya yang telah disampaikan. Kalau kita tak dengar, orang tanya, apa awak cakap tadi? Dia kata, subhanallah, aku cakap dengan siapa tadi? Nampak mata terbuka, bukan tidur. Tiba-tiba tanya balik, awak ulang balik boleh? Kecuali memang dia cakap yang tak didengari. Itu hak kita lah kan. Macam mana kita nak jawab kalau orang cakap tak dengar? Jangan bercakap dengan melahirkan rasa kagum kamu terhadap anak dan hamba perempuan kamu, dan jangan berperangai seperti seorang perempuan yang suka berhias-hias ataupun tidak hiraukan cara pemakaian seperti mana sikap seorang hamba. Tengok, ini bila orang mari rumah, jumpa kawan-kawan ke kat mana-mana, jangan banyak duk puji sangat ke anak kita ni. Kita ni banyak puji, anak saya lepas-lepas apa ni, waktu UPSR ke, waktu apa sibuk, jumpa orang mana-mana pun belum tanya khabar lagi. Anak saya 5A. Oh, best student. Saya punya anak. Dia cerita ke orang. Orang, kebetulan kawan tu baru fresh, anak dia tak dapat 5A. Sakit hati kawan. Asyik kan tak tengok dulu keturunan siapa. Sudah. Tu baru 5A, lepas ni keturunan siapa pula. Dia bangga aja berat. Kita kadang-kadang malu je. Ustaz daftar mana anak? Saya nak cakap daftar kat sekolah-sekolah yang standard tu. Kita malu, takut orang kata anak nunjuk tu. Saya adalah daftar tempat-tempat sekolah tahfiz gitu ya. Biar kita tawaduk tapi tidak berlaku bohong. Ini masalah kita. Hari ni bila anak dapat, terus ya, dapat dengan sekali dengan slip tu, letak dah dalam Facebook, tengok anak saya. Orang apa like kat bawah, anak siapa tu? Bangga mak dia. Tunggulah majlis kesyukuran besar-besar akan dibuat. Pasal orang puji kuat kan. Kita tak tahu pujian tadi ikhlas ke tak ikhlas. Dan Nabi SAW beritahu innal ain haqq. Penyakit panahan mata itu memang benar berlaku.
Boleh jadi anak kita cerdik hari ni, besok bodoh dah. Sakit kepala, tak ada sebab. Tak tahu nak study, tak boleh. Bila buka buku je sakit. Kan berlaku macam ni. Anak-anak yang cerdik-cerdik, yang jenius dekat universiti jadi macam ni sebab kita duk bangga-bangga sangat duk tunjuk dengan orang. Ini. Jangan duduk apa ni. Kalau orang tanya bolehlah, alhamdulillah budak-budak ni syukurlah semuanya berjaya. Boleh memberi jawapan tak apa, tapi jangan kita duk cerita ni. Adab majlis antaranya main jari duk cerita kepada orang perangai anak dia. Banyak juga orang ni kalau cerita hak anak dia, masya-Allah, kalah penceramah atas pentas. Itu cerita jangan. Yang ke pakaian pun biar penampilan yang baik. Yang ketiga, jadikan ahli keluarga kamu takut pada kamu tanpa menggunakan kekerasan. Boleh ke tak boleh? Boleh. Macam mana kita nak suruh anak takut tanpa kekerasan? Ni dak kalau ada orang mari itulah tarik kotak. Bagi budak ni. Tengok baru dia tahu siapa mak dia. Mak tunjuk depan orang lalu dah. Serta berlemah lembut dengan mereka tanpa menunjukkan kelemahan. Ni kita guna kuasa. Dia kadang-kadang mak ni yang pandai main dengan anak, kalau anak dia bising, tak bunyi suara apa, dia pergi kuntil je. Dengan ujung jari kerak dia bagi sikit. Anak dia senyap lalu. Saya tengok seorang kawan ni, anak dia memang hebat. Kalau dia mari kita takut. Dia lompat atas kerusi, kita terbalik habis. Sungguh ada kawan. Dia tu telefon. Kita cakap, kawan saya nak mari ni. Orang rumah kata, simpanlah kita tu. Kalau tidak terbalik habis budak ni. Mak dia tengok je. Itu ada juga masalah. Kita kena tengoklah suasana, tengok nak bawa. Kalau ada budak macam ni jangan duk bawa pergi rumah orang. Tinggal kat rumah lagi selamat kan. Jadi kita dengan anak kita jaga betul-betul. Tak perlulah kita pukul budak ni sampai peringkat macam dia tu musuh. Seolah-olah komunis masuk dalam kampung buat kat anak. Pukul sungguh. Jadi kita nak suruh dia takut dalam keadaan baik. Macam mana? Biar anak tu gerung dengan bapak. Bunyi suara je, senyaplah dia. Yang keempat, jangan bergurau dengan hamba perempuan dan laki-laki kamu. Sekarang ni hamba tak ada dah. Jangan bergurau lah dengan pegawai-pegawai kita tu lebih sangat. Tama-tama kalau kita tu perempuan. Akhirnya dia orang tak takut. Kerana ia boleh menghilangkan kehebatan kamu kepada mereka dan jangan terlalu banyak berpaling ke belakang. Asyik duk tengok ke belakang, orang kata apa dia ni? Sebab orang depan, kalau kita pusing belakang banyak sangat, macam kita tak percaya ke orang belakang. Macam ada satu benda komplot nak buatkan kita. Yang kelima, jangan kamu duduk dalam majlis bersama raja atau pemerintah. Majlis VIP dia panggilnya. Sekiranya terpaksa juga, kamu hendaklah berwaspada dari melakukan dosa-dosa dan mengumpat. Tak tahu kenapa syekh-syekh kita ni bila sebut majlis, berapa kali dah lalu isu ni, bila masuk majlis orang besar ni dia akan sebut isu mengumpat. Sebab apa? Patut dia boleh jadi majlis orang besar ni sebab bila orang bercakap kita pun nak japuk juga, nak bagi sokongan, support, baru nampak kita tu setia kepada pembesar. Ataupun itu kalau depan orang, kalau tak ada orang kita mengampu pula, lain cerita. Sekiranya terpaksa juga, mana terpaksa masuk sebab kita ni orang besar, kamu hendaklah berwaspada dari melakukan dosa-dosa dan mengumpat. Jagalah rahsianya dan berwaspada daripada bersenda gurau di sampingnya. Maksudnya kalau orang besar-besar jangan duduk kuat sangatlah. Tapi kalau kita dengan dia, ya bolehlah bawa cerita pelik-pelik sikit kan. Janganlah sendawa dan mencongkel gigi ketika kamu bersama dalam majlis santapannya. Kalau cakap congkel gigi, boleh tahan lagi tak? Yang tak tahannya ada seorang kawan cerita cabut gigi waktu perasaan. Makan sedap sangat. Allahu Akbar, janganlah buat majlis-majlis santapan besar-besaran ni buat dia panggil kuih. Yang buat dengan ubi kan musim-musim banjir ni. Waktu lekat je jangan main, cabut gigi ni. Orang besar. Allahu Akbar. Tu saya baru dalam internet tu cerita. Udah atas kat kita kata apa benda, saya tengok sekali rupanya dia minat air jatuh gigi dalam tu. Jangan Jadi tak ada cerita. Jangan mencongkel gigi ketika kamu bersama dalam majlis santapannya. Sekiranya dia sentiasa mendampingimu, berhati-hatilah dengannya. Mana kalau penguasa ni mari dekat dengan kita berhati-hati. Kerana dalam bahasa Arab sedap lagi dia kata, fala ta'man inqilabuhu alaik. Inqilab ni macam revolusi lah. Satu hari ni dia baik dengan awak, esok belum tentu. Itu orang besar-besar, kepentingan mesti ada.
Sekiranya dia berbuah panjang denganmu dan jangan kamu merasa selamat dari hailahnya. Jangan selamat. Berbelas kasihanlah kepadanya sebagaimana kamu merasa belas kasihan kepada bayi. Allahu Akbar. Orang pasal ni kita kena kesian dengan dia. Bercakaplah apa yang disukainya dan jangan kamu masuk campur urusan antaranya dengan keluarga dan kerabatnya. Mana kalau terlibat dengan masalah urusan family, jangan duk campur. Buat tak tahu ya, buat tak dengar. Yang seterusnya, wa iyyaka wa sadiqil afiyah, jauhilah dari sahabat yang hanya datang semasa kamu senang. Dia panggil, bahasa Arab kata sadiqil afiyah. Waktu muafiyah, waktu sihat sejahtera, penuh orang mari dah. Waktu kita susah sungguh-sungguh, tak mari dah dia ni. Jadi orang macam ni, tak apalah kalau lepas pada tu buat tak kena pun boleh. Yang ke seterusnya, jangan jadikan harta kamu lebih mulia daripada maruah diri kamu. Jadi harta lebih mulia daripada maruah diri. Kadang-kadang kita nak benda orang ni lebih-lebih sangat. Malu kita. Saya pun tak kena ke tidak yang tajuk yang saya nak kata ni dalam isu ni. Harta lebih mulia daripada maruah diri ni. Saya tengok orang-orang yang terperangkap dengan, minta maaf lah puak-puak muslimat kita ni biasanya, terperangkap dengan MLM. Tahu jual MLM? Ke ramah sini. Pasal saya minta maaf awal tak? Dia jadi tak malu. Ustaz, nak jumpa. Ingat nak tanya masalah. Mari-mari kata telok bawa dah. Kopi ni dah mula dah. Allahu Akbar. Yang tak pernah bercakap bila dapat lesen syarikat. Itu ni LML. Jadi kita kena belajar. Allahu Akbar. Apabila kamu masuk dalam majlis, duduklah di satu tempat yang lebih hampir kepada sifat tawaduk. Jangan ada masuk gak cari tempat. Nak duduk depan-depan tempat orang besar lalu. Dalam majlis lah. Tapi kalau dalam tempat pengajian mari duduk depan ni, itu kemuliaan. Kena tengok. Bukan semua tempat tu tak boleh duduk depan. Nanti pergi masjid pun duduk belakang. Ustaz kata kena tawaduk. Jangan duduk. Itu tawaduk tak bertempat. Pergi masjid duduk depan. Itu tawaduk betul-betul. Dalam majlis ilmu, mari duduk depan. Itu baru betul. Dia ada tempatnya. Mana kalau majlis orang besar-besar, tak apalah saya duduk belakang. Itu pun kalau tidak diminta supaya naik. Kadang-kadang kita dipaksa juga. Jemput atas. Jadi kalau kita tak naik, macam kita pula tak hormat pada tuan rumah. Itu terpaksa lain. Tapi kalau kita tak boleh duduk atas tu rasa macam tak puas hati. Kalau tak mari pun tak apa hari ni. Itu lain macam lah panggil tak. Ini dia panggil kes sombong. Masalah takabur. Masalah sifat gurur. Rasa kita hebat. Rasa kita besar. Ini semua perangai-perangai yang perlu dijauhi. Jangan duduk di tepi jalan. Sekiranya kamu duduk juga, kamu hendaklah merendahkan pandangan, jangan duduk tengok orang. Kat kita tujuan duduk tepi jalan tu kerana apa? Sebab nak tengok orang lah. Kalau tidak, baik duduk kat rumah. Menolong orang yang dizalimi dan menunjuk jalan kepada orang yang tersesat. Jadi kalau duduk, kan Nabi kata, iyyakum wat-turuqat. Jangan sekali-kali kamu duduk di jalanan. Jadi sahabat-sahabat kata, laisa lana bud, kami kena duduk sini juga sebab nak jumpa orang nak apa, maka Nabi kita bagi arahan. Jangan duduk, tundukkan pandangan, jangan duduk tengok orang, jangan duduk sibuk, jangan duduk tutup jalan dan sebagainya. Maka ini adab-adab bagi orang yang duduk di jalanan. Yang seterusnya, jangan meludah ke arah kiblat dan juga sebelah kanan kamu. Ludah mana kalau kita menghadap ke arah kiblat, jangan ludah depan. Kanan tak boleh, ludah sebelah kiri atau di bawah kaki kiri kamu. Dululah. Ataupun kalau kita duduk atas tanah boleh macam ni. Tapi kalau kita sekarang ni, alhamdulillah para jemaah, kita sudah ada alternatifnya, iaitulah ada tisu. Kalau nak ludah dalam tisu dulu, baru kita campak dalam bekasnya. Jadi zaman orang dulu tak ada tisu, dia ludah gitu je. Sekarang ni pun, walaupun zaman moden, zaman hebat-hebat dah, tapi kalau kita pergi masjid tu, kadang-kadang turun daripada masjid, selipar kita nampak deneh. Tahu deneh? Nampak ada benda lembek kat selipar tak? Ada tisu dah. Masjid disediakan tisu. Kau pergi ludah kat tangga tu buat apa? Ini pun satu penyakit juga. Penyakit tidak beradab dari sudut ni. Ataupun dia pergi kat tingkap. Tuf, ikut jendela. Habis jatuh atas orang kat depan tu. La haula wala quwwata. Jadi ada adab begini para jemaah, kita kena ingat. Ini di antara adab. Lepas tu kita duk bangga orang lain beradab, kita kenapa tidak? Dalam Islam semua sudah ada. Kita yang tidak melaksanakan tugas sebagai seorang yang belajar ilmu tentang adab gini. Berwaspada dari bercampur gaul dengan orang awam. Mana kalau kita ni orang yang ada kedudukan
Tak kira lah kedudukan apa pun. Lebih-lebih lagi orang-orang ustaz yang ada ilmu. Kalau nak bercampur dengan orang awam, sekiranya kamu bersama mereka, janganlah terpengaruh dengan akhlak buruk mereka. Mana kalau mereka ketawa, terbahak-bahak, kita pun ketawa derah pada dia juga. Tak. Itu menjatuhkan muru'ah, menjatuhkan maruah seorang itu. Janganlah terpengaruh dengan akhlak buruk mereka dan jangan hanyut dalam perbualan dengan mereka. Biasanya orang kedai kopi, dia panggil kedai kopi. Kalau di kampung-kampung, banyaklah pembual-pembual situ. Cakap isu tu isu ni, jadi kita pula juru tukang bual. Yang tukang jadi tukang yang membanyakkan cerita pula. Yang ini tidak layak. Kalau terpaksa juga, berhati-hati. Jangan bercakap lebih sangat. Yang terakhir, jauhkan diri daripada banyak bergurau. Kerana orang yang cerdik akan benci kepada kamu. Manakala orang jahil dan bersifat buruk pula akan berani mempermainkan kamu. Kalau gurau-gurau yang betul-betul lah. Jangan gurau yang orang panggil yang terlibat dengan benda-benda yang luar daripada batasan adab. Kalau setakat cerita Tok Bila mengamuk, rasa okey lagi tak? Dengar ada cerita Bila mengamuk? Tak lagi? Allahu Akbar. Bila masjid, macam masjid kat Malaysia ni kan. Kalau orang azan, berapa orang yang mari? Ramai mari? Tak apa ramai mana. Dia pun perah, dia kata, sekarang orang kampung ni azan tak mari. Esok dia buka mikrofon pukul 10 pagi, dia azan. Penuh orang pakat mari. Mari-mari tengok, Pak Bila apa benda ni? Sakit kepala ke apa benda? Dia kata tak ada sakit kepala, betul. Tak payah pergi hospital apa. Dia kata kau gila. Dia kata tak gila. Tu gila dia kata. Aku azan masuk waktu mu tak mari. Bila aku azan tak masuk waktu mu mari. Siapa gila? Ni cerita Bila. Jadi setakat tu lah rasa cerita tu boleh lah. Saya ingat cerita Bila ni betul juga dia tak. Dia kata masuk waktu azan tak mari. Ni yang mau mari sekarang ni buat apa? Waktu tak masuk waktu ni. Patut tak payah mari, bukan waktu solat. Allahu Akbar. Jadi bolehlah. Jadi kalau kita nak gurau sekadar orang panggil buat hilang mengantuk sikit-sikit, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau bergurau yang melampau, setengah orang kalau bergurau pelik-pelik lah. Cerita-cerita dia pun mengarut. Bukan cakap mengarut, kadang-kadang cerita membawa fitnah kepada orang dan perli orang lain, itu tidak sepatutnya. Jadi kita jaga ini ada adab. Berapa ni? 10 11 adab pergaulan. Kalau etika yang kita belajar ni, kalau kita laksanakan, ataupun bahasa Arab kata kita tatbik dalam kehidupan, dalam pergaulan kita, insya-Allah banyak benda yang harmoni dan tidak perlu kepada S to S ni. Sekarang ni orang cari S. Tahu S? Kita cari. Masjid pun bangga juga dapat 5S. Siapa dia suruh cari 5S? Kita belajar daripada awal lagi sah solatnya macam ni, macam ni. Rupanya sah solat kita pun kena belajar dengan S Jepun juga baru jadi. Nah, tidak 5S ni Jepun punya barang. Kau tak tahu pun. Masya Allah, tabarakallah. Ingat kau Kuala Lumpur ni hebat belakang dah. Ada juga orang tak ingat cerita ni dah. Kan dia jawab-jawabkan dia tulis 5S tu. Berapa benda lagi? Susu ada belakang dah tu. Saya apa pening kepala dah. Jadi susu sisi siapa jadi tak payah ke Jepun lah. Dalam kitab kita pun ada. Kalau setakat nak 5-10S tu banyak dah ada. Cuma kita yang tidak laksanakan, kita yang tidak bersungguh dalam melaksanakan adab-adab yang telah digaris pandukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berpindah pada tajuk yang keempat, bab fi huquqil muslim war rahim wal jiwar wa nahwi zalik. Bab hak-hak seorang muslim. Jadi seorang muslim ada hak dia ke atas saudaranya yang lain. Keluarga lain. Keluarga ni dipanggil ar-rahim. Kita beberapa kali dah sebut, tapi masih lagi kekeliruan ini timbul. Bila sebut muslim, orang muslim umum semua orang. Sama ada dia keluarga kita ke, dia tak keluarga kita ke, itu muslim. Dia kita panggil bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Dalam Quran kan, orang mukmin itu bersaudara. Apa makna saudara? Al-ukhuwatu fillah, persaudaraan kerana Allah. Jadi kalau kita ni tak ada kena-mengena dari sudut keturunan, waris tak kena. Kalau nak cari juga keturunan pun jumpa kat mana? Jumpa dengan Nabi Adam baru jumpa. Tok kita sama-sama manusia, kan mari daripada Tok Adam. Jauh. Jadi yang maksud dengan rahim, dengan keluarga di sini, ar-rahim, iaitulah orang yang ada hubungan silaturahim, ada hubungan keluarga. Jadi kalau kita nak pergi rumah orang, nak pergi rumah siapa tu? Rumah kawan-kawan. Buat apa? Hubungan ukhuwah. Baru betul. Kalau kata saya nak telefon, saya nak pergi rumah awak ni, buat apa? Nak hubungan silaturahim. Kita kena tanya dia lalu. Anak saya tak ada dah. Manakala nak pergi pinang anak dia untuk menantu kita, tak ada dah anak. Silaturahim ni orang yang ada kaitan rahim.
mentua, menantu, birah, besan, itu dia panggil ada hubungan silaturahim, baru tepat dari sudut kaedahnya. Nah, jadi dalam bab kita ni, seorang Muslim, keluarga dalam hadis ini, dalam kitab ini disebut warrahim. Wal jiwar, hak jiran, al-malik, hak raja, pemerintah, dan seumpamanya. Ini hak-hak masing-masing ada. Kita cuba tengok setakat mana yang kita mampu untuk belajar. Yang pertama, antara hak Muslim. Hak seorang Islam itu berapa hak kita ada? Dalam kitab kita ni, dia tak bawa hadis yang Nabi kata hakul Muslim alal Muslim sit. Hak seorang Muslim pada seorang Muslim lagi itu apa? 6 perkara. Bila dia sakit, kita kena ziarah. Bila dia mati, kita kena pergi tasyiyat jenazah. Bila kita, ada dalam ni ada. Satu persatu akan disebut nanti. Tapi secara umumnya macam tu. Bila dia bagi salam, kena jawab. Bila dia bersin, dia kata Alhamdulillah, kita kena kata Yarhamukallah. Itu hak seorang Muslim. Jadi hak seorang Muslim itu ialah, yang pertama, memberi salam ketika bertemu dengannya. Jumpa, Assalamualaikum. Pandai dah bagi salam tak? Kau tak pandai lagi? Macam mana salam? Assalamualaikum. Kalau jumpa dengan ustaz ke ustazah, macam mana kita nak salam? Tak salam dulu. Kalau jumpa dengan imam kampung kita, jumpa dengan ustaz, kita nak salam macam mana? Assalamualaikum ustaz. Ini jadi masalah. Saya point nak situ tadi. Sebab di antara tanda kiamat, Nabi kata taslimul khas, bagi salam khas. Dia panggil salam VIP, eksklusif salam. Bila jumpa orang besar-besar, jumpa kawan kita, jumpa orang ni, kita bagi salam, sebut nama dia. Assalamualaikum ustaz. Dia bersama dengan ustaz, berapa orang lagi ada kat belakang? 10 orang. Ada tak malaikat? Semua tak dapat salam kita. Yang dapat ustaz seorang. Rugi tak? Itu kerugian. Nabi kata salam khas ini tanda kiamat. Jadi kalau kita salam, tak ada salam Assalamualaikum ustaz, Assalamualaikum imam, Assalamualaikum satu Malaysia, ini semua tak ada belaka. Yang adanya Assalamualaikum. Paling panjang pun warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kalau kita sempitkan jadi khas, maka dia jadi eksklusif. Nabi larang daripada mengkhaskan salam. Assalamualaikum, cukup. Tak payah duduk lebih-lebih. Kalau saya nak hormat ke ustaz saja, betul, tapi awak rugi orang lain tak dapat salam. Jadi ini berlaku. Saya duk perhati benar-benar. Kalau tak tahu di kolej pak kita mengajar, budak-budak bila jumpa ustaz, Assalamualaikum ustaz. Jadi ustaz seorang yang dapat salam, orang lain tak dapat. Assalamualaikum imam, pak imam yang dapat, yang tidak imam tak dapat. Jadi kita salam setakat mana lafaz syar'i yang diajarkan, Assalamualaikum, cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau nak lebih lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa, salam. Itu satu. Ketika bertemu, bagi salam. Menghadiri jemputannya. Bila kalau dia jemput kita, wa tujibu iza da'a. Bila dia panggil, kita pergi. Kalau tak dapat pergi, minta maaf. Saya tak dapat pergi kerana keuzuran sekian-sekian. Ataupun apa sajalah alasan-alasan yang boleh diterima. Tapi kalau saya tak pergi, rumah bukan jauh sangat pun, kenapa tak pergi? Malas. Lah. Itu hak seorang Muslim. Kita kena pergi bila dia panggil. Dan kita juga satu masa nak panggil orang. Panggil tak? Kalau kita panggil kawan tak datang, apa kita rasa? Suka? Happy je. Kenapa? Semua kawan-kawan saya panggil tak mari, makanan tak habis. Suka ke tak habis? Kalau kita suka tak cukup. Mungkin kalau kita buat jamuan, kita suka tak cukup mungkin. Tempah lagi, baru pukul 4 petang, majlis habis pukul 6, dah habis makanan, panggil lagi dia punya catering, cepat-cepat tambahkan. Sebab seronok kita, bila kita panggil orang datang. Ini hak Muslim, menyukakan hati kawan kita. Ini pergi. Kalau pergi pula kena jam tu, pula sampai-sampai saya 3 jam, nak sampai juga rumah awak, lagi happy dia. Lain kali kita buat betul-betul hari jam, lagi bagi tinggi darjat dia dah. Baru tahu dia. Nampak kesungguhan nak jumpa kawan, nak menyahut jemputan, itu tinggi darjat pengorbanan. Ya, mendoakan ketika bersin. Tengok. Semua dalam hadis-hadis yang sabit. Jadi nak doa ketika bersin bila dia kata bersin, dia kata alhamdulillah. Karena itulah alhamdulillah tu kena kata kuat, jangan senyap. Bersin, alhamdulillah. Senyap kita seorang. Macam mana orang nak jawab? Sebab bersin ini kita tak boleh jawab kecuali bila dia hamidallah. Bila dia kata alhamdulillah, baru kita jawab. Kalau kita dia bersih kat sebelah, dia senyap. Kita pun senyap. Senyap.
Sebab dia tak puji Allah, kenapa kita nak doakan dia? Itu syarat. Syarat dia syukur Allah Ta'ala, alhamdulillah, barulah kita kata yarhamukallah, Allah Ta'ala beri rahmat pada awak. Ini dia panggil doa berbalas doa, sangat tinggi darjatnya dalam Islam. Menziarahinya ketika sakit, alhamdulillah bila sakit kita pergi menziarahi jenazahnya, solat jenazah lah kalau kita sempat. Menerima atau melaksanakan apa yang dia telah bersumpah supaya melakukannya. Ini biasa orang Melayu ni tak apa reti. Sumpah ni. Hak dia retinya, kalau dia nak marah dengan orang, pergi masjid sumpah. Itu ada tak? Oh, sumpah lalu. Panggil wartawan mari. Tapi sumpah nak suruh makan, sumpah nak suruh terima hadiah, tak jadi budaya kita, dan saya harap pun tak jadi budaya. Sebab, tengok ni, contoh di bawah. Contohnya dia bersumpah, demi Allah, terimalah hadiah aku ini, atau demi Allah, makanlah makanan yang dihidangkan ini. Mana kita nak suruh orang tu makan sangat, kawan kita kelang kabut nak pergi, dia kata, wallahi, mu kena makan makanan ni. Itu sumpah. Maka kita terpaksa kena lunaskan sumpah dia, kalau tidak dia kena bayar kafarah, sebab kita tak makan. Jadi menyusahkan kawan, maka dia panggil ibramul qasam, menunaikan sumpah kawan itu satu kemuliaan yang kita kena. Jadi tak jadi budaya ke? Ada juga dalam kalangan orang Melayu ni bercakap, bila panggil orang sampai sumpah-sumpah, ada. Sumpah orang ada tak? Bersumpah lah payahnya. Sumpah orang banyaklah dia tu. Sumpah tak ada. Jadi tak payah kita ajar, kerana Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, tidak payahlah sampai kita paksa-paksa dengan nama Allah sekadar sepinggan makanan yang kita nak bagi. Cuma dia makan, dia tak nak makan, itu mana. Tapi kalau Arab lah, uqsimu billah. Selalulah. Uqsimu billah, duduklah kita pun. Kelang kabut saudara mana pun takkan nak tak ibramul qasam, nak menyelesaikan sumpah kawan tu. Itu dipanggil telah bersumpah, memberi nasihat apabila dia meminta. Bila orang minta nasihat, kita kena beri nasihat. Nasihat yang betul. Jangan kelentung. Ni setengah orang bila menasihat tak cakap betul. Jadi payahlah. Kadang-kadang ada benda yang kita boleh direct cakap, ada benda yang terpaksa kena huraian dan sebagainya. Jadi kenalah, ada setengah orang ni, dia tulis hadis ni kat saya. Dia kata, Nabi sebut bila orang minta nasihat, maka kena nasihat. Dia pun tulis soalan dia di setengah muka surat, kita duk baca soalan saja. Saya pun jawab, alhamdulillah wa izza sahzakawala. Nabi juga menganjurkan supaya menghadiri majlis ilmu. Sejawapan saya nya. Kalau awak nak tahu soalan je sampai setengah muka surat soalan ni, pergi mengajilah. Betul dah jawapan tu dah. Itu ustaz pun cerdik, anak murid pun hebat, jadi selamat belaka dua-dua insya-Allah. Main ingat zaman SMP ni letih kita. Penat, tapi betul dia kata Nabi cakap nasihat kena bagi. Jadi kita nak bagi macam nak tulis panjang sangat. Menjaga dan mempertahankan dirinya ketika dia tiada. Maknanya kalaulah ada orang keji saudara kita, orang keji saudara yang kita tahu dia baik, wajib kita kena pertahankan. Jadi kalau dia kata, oh dia kutuk orang ni gini, kita kata, apa masalah awak? Yang saya tahu dia baik, saya tak tahu yang dia tak baik. Dia kata saya tahu, awak tahu, saya tak. Kita kena mempertahankan saudara kita. Yang tak tahan yang hari ni, kalau orang kutuk, kita tambah. Oh betul sungguh, aku duduk perhati lama dah dia ni. Sudah terbuka tajuk ni kat mari orang lain pula. Saya memang lama dah sama simpan kat sini je. Buka pintu fitnah seluah-luahnya yang mungkin lepas buat fitnah pada orang minta bukti tak jumpa pula. Ini masalah kita. Nak fitnah pada orang senang, tapi minta bukti bukan senang nak dapat bukti. Allahu akbar. Menyukai dan membenci suatu berlaku terhadap dirinya sebagaimana yang kamu sukai dan benci ketika berlaku terhadap diri kamu sendiri. Jadi bila kita tak suka kepada orang, wa tuhibbul ma tuhibbun nafs, kita sayang kepada saudara kita ni seperti kita sayang kepada kita. Kita tak suka orang kutuk kita, kita tak suka orang kutuk saudara kita. Barulah harmoni. Kalau orang kutuk saudara kita yang kita tahu dia baik, wajib kita kena pertahankan. Ada masalah apa awak? Cuba cerita saya tak tahu dia ni tak baik. Ini tak tahannya kita tulis sambung juga ni. Kesemua hak ini diriwayatkan dalam banyak asar. Kata di muhakkik, semuanya adalah masyhur, sahih dan sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Syekh kita ni ringkaskan kitab, dia tak nak panjangkan. Semua ni ada hadis-hadis. Kalau saya syarah pula sini, cukup dengan tajuk ni ya. Hak yang kedua, seorang muslim, alla tu'zi ahada minal muslimin, tidak menyakiti siapa pun di kalangan kaum muslimin, sama ada dengan perbuatan atau percakapan, dan bersifat tawaduk. Yani jangan sakit orang, percakapan kita, tulisan-tulisan kita jadi nak peli orang, tak payah. La ilaha illallah, itu hak orang. Dan hendaklah bersifat tawaduk,
tidak berlagak sombong atau takabur terhadap mereka. Dengar ni, tanda sini. Letak garis besar. Jangan mendengar khabar-khabar angin orang ramai mengenai mereka, dan jangan pula memberitahu apa yang kamu dengar. Bila kita dengar cerita orang kata, kita pun tulis lalu SMS. Ni, saya baru terima daripada orang tu tadi kata ke awak. Siapa kita? Orang panggil batu api kita, namam. Orang yang meracun orang lain. Kita kononnya berniat baiklah nak jaga member ni. Lah, sekadar kita mempertahankan dia di belakang tabir terhadap orang yang buat tuduhan, tapi nak sampaikan tuduhan ini kepada dia jangan. Kerana kita yang melagakan dia. Boleh jadi khabar ni tak akan tahu ke dia seumur hidup kalau kita tak bagi tahu. Maka kita yang merusakkan hubungan di antara dua ini. Jadi dengar khabar angin tak payah. Sekarang ni kalau nak dengar khabar angin cukup berat. Satu-satu kes yang berlaku, payah kita. Contohnya apa yang berlaku di Angola kan apa? Yang tuduh gambar nak runtuhkan masjid kan. Lepas pagi ni dapat SMP orang ni runtuh masjid. Dapat SMP pendakwah ni pula kata tak ada, masjid tu tak ikut arahan, tak ikut perbandaran. Dengar yang lain. Saya sampai hari ni statement tentang ni payah kita nak beritahu. Sebab hari ni para jemaah, bila sampai kepada kita WhatsApp ke, email ke, SMS ke, jangan terus forward kepada orang lain. Jangan. Itu baru khabar angin. Inilah yang Nabi kita larang khabar angin. Bila kita duduk lepas, maka tersebarlah benda tu. Akhir sekali, tak tahu. Lepas 2 hari dia tersebar, pihak yang bertanggungjawab bagi laporan pula, kami pun tak tahu apa cerita ni sebenar. Jadilah kita ni penyebar surat berantai. Dengar kan cerita surat berantai tu? Yang Khadam Raudah. Surat berantai Khadam Raudah ni tahun berapa lagi? 80-an ke tahu berapa? 70-an lagi berlaku. Tapi sampai hari ni pun masih lagi. Saya sampai terima. Saya pergi ke Madinah, tanya Syekh, guru saya, yang duduk mengajar di Masjid Madinah. Dia kata, mula-mula dia sampai Madinah, dia pergi cari Khadam Raudah yang bernama Ahmad. Tengok orang tua ni sedang duduk susun Quran dalam Raudah. Dia kata, "Anta Syekh Ahmad?" Dia kata, "Naam." Syekh pun senyum. Dia rupanya ramai dah orang mari cari dia. Dia kata, "Macam mana dengan mimpimu?" Dia kata, "Ya waladi, sekarang ini aku berdoa siang malam nak mimpi jumpa dengan Nabi." Habis mimpi kau ni? Mimpi apa? Aku tak mimpi lagi. Nak kata apa? Ni. Tapi surat tu disebar. Setiap jadi yang jadi masalahnya, kalau tak percaya. Kalau tak percaya, tak forward kepada 10 orang, akan ditimpa penyakit lah, akan rumah terbakar lah, akan kereta hangus lah, anak mencuri dia orang. Penyakit ni sampai tak sampai kita zaman kita hari ni? Sampai. Bila dia SMS, kalau awak sayang ke Nabi, forward kepada orang lain. Apa paksa orang macam ni? Khabar awak tu betul tak betul? Jangan tulis. Kalau ada orang ni cerita macam ni, jangan. Tak payah pasal. Kalau kita ada benda, kata-kata yang baik, kata-kata hikmah, nasihat kan, tazkirah, kita nak sebar je lah. Kalau kita pastikan benda tu sudah sabit, sudah sahih daripada Nabi. Hari ni saya terima 2-3 khabar, hadis ni riwayat Bukhari belaka. Bila kita cek hadis ni, baca hadis, bau dah palsu dia tu. Kata Bukhari mana puluk ni? Boleh jadi Pakcik Bukhari jual sayur kapur dia kata. Riwayat Bukhari. Iftirak kata nama Imam Bukhari. Kita ni bila sebut Bukhari, Allahu Akbar, hadis yang sahih dah ni. Baca tu tahu dah. Bukhari lagu ni. Pelik-pelik lagu ni lah. Jadi inilah tasabut para jemaah sekalian. Kita yang belajar ilmu untuk tasabut di sini diberi perhatian yang besar. Khabar-khabar angin jangan duk sebar, dan jangan kita pula menjadi punca perbalahan orang dalam tempat. Bawa kepada ni, bawa kepada ni. Tengok ni, saya dah terima dah ni. Yang masalah yang terima tu semua mengaku daripada sumber yang rasmi. Sumber rasmi hak bila hak tahu lepas lagi setengah-setengah surat sampai tu. Baru sampai kat dia forward ke orang lain. Kerana itulah di antara adabnya, kalau hantar benda-benda tazkirah ke apa, saya akan letak nama kat bawah dengan tarikhnya sekali. Kadang-kadang saya letak tepat di mana. Mudah untuk kita nafikan dan untuk kita ikrarkan. Betul, saya punya tazkirah. Ada orang tanya kenapa ustaz tulis nama ni? Nak kata lah authority. Mana kalau orang nak marah, saya yang kena marah. Kalau orang nak percaya pun, orang ni yang tulis. Kita kena letak. Tapi kalau mari yang tak bertulis, tak tahu siapa tu, riwayat Bukhari mana pun tak tahu. Lah. Jadi sekarang ni kena hati-hati. Bukan semua yang kita terima kita kena sebarkan. Bukan semua yang kita tahu kita boleh tahu kepada orang sebelum ditasabut, sebelum kita pastikan berita yang ada itu. Yang ketiga, janganlah meninggalkan atau menjauhi sahabat kamu. Jangan meninggalkan, dia panggil al-hijrah. Al-hajru
atau menjauhi sahabat kamu kerana berbalas dengannya lebih dari 3 hari. Sebagaimana terdapat hadis yang masyhur mengenainya. Hadis masyhur kan? La yahillu li muslimin an yahjur akhahu fawqa salas. Tidak halal seorang ini meninggalkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Ini adalah hadis Nabi ni. Dia ada kat bawah. La yahillu li mu'minin an yahjura mu'minan fawqa salasatin. Salasati ayam. Tambah itu. Fawqa bukan salasati ayam. Ada tertinggal. Itu yang nak tengok asal dia dalam ni. Untuk ustaz-ustaz kita yang ada tu tambahlah. Fawqa salasati ayam fa iza marat bi salasatu ayamin falaqiyahu. Banyak salah syaitan. Falaqiyahu, tulis falaqiyahu. Fayusallim alaihi falyusallim alaihi fa in radda alaihi salam faqad ishtaraka fil ajri wa in lam yarudda alaihi faqad bari'al muslimu minal hijrah. Tengok terjemahan dia. Haram kepada seorang mukmin menjauhi, yakni tidak bertegur siapa seorang mukmin yang lain lebih daripada 3 hari kalau dia berkelahi. Syarat. Jangan salah baca hadis ni. Lama kita setiap 3 hari duk mesej ke orang. Assalamualaikum. Kita pun jawab. Kenapa? Dia kata, dah hari yang kedua ni tak salam dengan awak. Beratlah kita. Duduk main salam. Kerja kita duduk nulis salam. Ya, main Assalamualaikum. Nah. Ini dalam isu ada perbalahan. Apabila berlalu 3 hari, hendaklah dia bertemu dengannya dan memberi salam kepadanya. Sekiranya dia menjawab salam, kedua-dua mendapat ganjaran pahala kerana sudah berbaik. Sekiranya dia tidak menjawabnya, orang yang memberi salam telah terlepas daripada kesalahan, tidak bertegur siapa. Jadi kalau kita contohnya ada masalah dengan kawan-kawan kita, marah pun cakap 2 hari. Hari yang ketiga, pagi-pagi lagi tulis ataupun telefon, Assalamualaikum. Mari. Kita ni kadang-kadang ini masalah. SMS pun tak jawab, Atta pun tak jawab, bagi telefon tak angkat. Alah. Kalau kita buat dah, tengok dalam hadis kata, faqad bari'ah. Kalau kamu dah buat, Atta SMS, Assalamualaikum. Tulis surat lagi minta maaf. Ataupun kita telefon dia tak angkat, pergi jumpa dia pun lari. Selesai dah masalah. Bermakna kita telah terlepas daripada al-hijru, meninggalkan kawan seorang muslim. Itu terpulang pada dia dengan Allah SWT. Kenapa dia lari, kenapa dia tak jawab. Cuma dia kata masalah payah nak buat. Tak? Badi marah juga. Yang satu lagi masalahnya, dia tunggu kawan tu mula dulu. Nabi kata orang yang paling baik, orang yang mula tu. Inilah sifat tawaduk. Dia dulu yang buat masalah. Bukan. Tak macam tu kita. Dia yang buat pasal dulu, kenapa saya nak minta maaf? Aduh. Orang panggil kedai bel lagu ni. Tahu mana kedai bel? Bahasa Kelantan kata kedai bel, maknanya lah. Kalau kita kata, minta maaf lah dengan dia hari yang ketiga ni. Kita jawab apa? Dia yang buat, bukan saya. Saya tak bersalah. Biar saya tak bersalah pun tak apa. Tapi kita nak ambil pahala, nak ambil menyelesaikan masalah hak seorang Muslim, biar kita yang mula dulu. Nabi kata orang terbaik, orang yang mula dulu salam. Tak nak jadi orang terbaik kita. Kenapa tak nak? Tengok huraian di bawah. Larangan menjauhi seorang Muslim sebagaimana di atas adalah berkait dengan perkara dunia. Perkara dunia, mana hak biasa-biasa gini. Adapun yang berkait dengan hak agama. Hak agama contohnya. Tindakan menjauhi ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang tak ada orang kata tak bid'ah lah. Kita ambil yang muttafaq alaih, iaitulah penganut ajaran Syiah. Yang kita sahkan dia ni memang Syiah sungguh. Jangan buat tuduhan spekulasi saja. Sah dah dia Syiah sungguh. Kalau kita nasihat dia, kalau kita ajar dia, semuanya tak ikut belaka, ketika itu kalau kita menjauhkan diri, itu tak salah. Golongan yang menurut hawa nafsu dan maksiat, kita bagi nasihat, bagi motivasi, hantar surat, SMS, tegur, semua tak jadi belaka. Setelah semua cara-cara telah nasihat kita buat cara baik, maka kita jauhkan diri, itu tak salah. Saya terpaksa kena asingkan diri daripada dia ni sebab ahli maksiat. Ini masalah. Tapi janganlah duduk sibuk dengan orang pula. Dan maksiat adalah dilakukan secara berterusan selagi mana tiada tanda-tanda bahawa mereka telah bertaubat dan kembali kepada kebenaran.
Jadi nasihat kena bagi. Selagi kita tak nampak, ada satu risalah yang patut dirujuk, nama dia risalah ditulis Imam As-Suyuti, Az-Zajru wal Hajru. Nama kitab ni boleh kita untuk panjangkan cerita. Baik, yang keempat, berbuat baik sama Muslim setakat kemampuannya. Macam mana kemampuan dia tu? Hendaklah meminta izin ketika mau masuk bertemu dengan seorang daripada mereka. Jadi kalau kita nak jumpa orang, dia minta izin dulu. An yuhsin ila kulli man yaqdir. Mana kita buat baik pada semua orang yang kita mampu buat baik. Itu maksud dia. Berhenti setakat tu je. Poin lain tu, kita buat baik kepada orang yang kita mampu. Siapa dia saja, keluarga kita, ke orang-orang Islam yang dekat-dekatnya kita, siapa saja yang ada boleh kita buat baik. Beri hadiah kepada dia, pergi ziarah dia ke apa benda, buatlah setakat mana kita mampu. Yang kedua, hendaklah meminta izin ketika mahu masuk bertemu dengan seorang daripada mereka. Nak masuk rumah orang, minta izin. Nak masuk bilik orang, minta izin dulu. Sekiranya dia tidak mengizinkannya setelah meminta sebanyak 3 kali, dia hendaklah berpaling meninggalkannya. Kita boleh pergi ke rumah orang, ketuk pintu 3 kali je. Assalamualaikum, 3 kali. Kalau tak jawab, balik. Boleh balik. Sebab 3 kali saja. Cuma kena pasti betul. Kadang-kadang tuan rumah ni, rumah banglo yang ada hari ni, jauh kalau panggil tak dengar kan. Maka uruh yang ada hari ni, kita boleh tekan loceng 3 kali. Cuma kita nak pasti loceng tu hidup tak hidup tu masalah. Takkan nak bawa alat pengetih elektrik pula ni. Ada api ke dot loceng dia ni tak. Itu masalah. Maka cara yang terbaik zaman kita hari ni, iaitulah dengan telefon yang ada ni, alhamdulillah. Assalamualaikum, telefon. Tu tak angkat juga, balik. Ini semua alat-alat ni kita kena tambah lah. Mana kalau kita syarah kita ni, kita kena sebut juga. Sekarang ni pagar tinggi-tinggi. Allahu Akbar. Nak pergi kat pagar dia pun takut dah kita tak. Yang masalahnya, tuan tak keluar juga. Yang kelima, bergaul dengan orang ramai dengan akhlak yang baik. Allahu Akbar. Tunjuklah akhlak yang baik pada orang. Jangan duk marah orang tak terpasal. Pergaulan tersebut adalah disesuai dengan individu tersebut. Kita bergaul dengan siapa? Gaul dengan orang kampung, cakap cara dia. Orang muda-muda, cakap cara dia. Jumpa dengan orang tua, hormat cara dia. Siapa yang melayan orang jahil dengan penuh keilmuan. Jadi kalau kita cakap orang jahil, cakap dengan ilmu lah. Jangan duduk marah tak terpasal dengan dia kan. Siapa yang melayan orang yang lalai dengan masalah-masalah fiqh. Orang yang lalai banyak buat benda-benda yang lara ni, kita guna fiqh. Yang ni halal, yang ni haram, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Dan orang dungu. Apa dia orang dungu? Orang tak cerdik. Bodoh tak dikata tu. Dia makna sama ya, bodoh tak cerdik tak. Tapi kalau kata bodoh, marah tak marah kita? Marah lalu. Kalau kata tak cerdik, boleh tahan sikit. Tahan sikit. Jadi dungu ni boleh makna dia luas. Melayani orang dungu dengan penerangan al-bayan, kita jelaskan kepada dia apa yang patut. Iaitu bermakna dia telah menyakiti mereka dan dirinya sendiri. Bapa gitu. Azza wa ta'azza. Tengok. Faham ke tidak ayat sana? Kena ulang semula balik. Fa innahu dalam bahasa Arab. Sesiapa yang melayan orang jahil dengan penuh keilmuan. Ini ayat baca semula. Siapa dia pergi layan orang jahil dengan akademik. Cakap ini semua fakta begini-gini. Dia jahil tak tahu apa. Saya ni pensyarah contohnya. Melayan orang langit dengan masalah fiqh. Orang duduk lala, duduk lara, duduk main lagu orang kan, kita mari haram muzik. Kena nampak ayat dia nya dah. Melayan orang dungu dengan akademik. Orang bodoh hidup cakap dengan itu benda ni, maka itu semua akan menyakiti dirinya sendiri. Azza wa ta'azza. Jadi kalau kita nak setiap orang itu baik. Orang tengah lala, tengah leka, pergi duduk sekali dengan dia, kata slow-slow sikit. Sebelah ni ada orang sakit. Ni dekat dengan masjid orang nak solat. Gitu cakap. Jangan kata ini haram perbuatan ni. Jadi marahlah orangnya dah. Jadi kita kena cakap dengan orang mengikut cara dia. Jadi kerana itulah kita kata, setiap tempat orang nak berdakwah ni pun, kita kena tengok realiti suasana. Pergi berdakwah tempat orang yang baik-baik, cara lain. Pergi berdakwah tempat orang duk maksiat dia kelak malam, pergi cara lain.
Kan? Jadi setempat tu. Cuma kalau kita nak satukan dakwah kita ni jadi gini belaka, tak boleh. Pasal itulah bila saya tengok tempat orang baik-baik, perhimpunan contohnya, orang ustaz-ustaz ada, family ada sini, tiba-tiba kita bawa penyanyi rock mari duduk lompat atas petah, itu tak sesuai. Dah. Hari ni pula satu fenomena baru pula, bila ustaz-ustaz boleh buat filem, berlakon jadi filem Islam, ramai hak pakai purdah pun nak pergi panggil wayang pula lah ni. Nak pergi ke pawagam lah panggil wayang ni. Jadi itu kadang-kadang ada masalah kita. Nak teka siapa? Kita nak teka orang-orang yang duduk di sana, buat cara dia. Jadi jangan terbuka sepadamu, setiap orang likul li maqami maqal, setiap tempat tu ada yang tersendiri. Yang keenam, menghormati orang tua. Jadi orang tua kita hormat dan menyayangi kanak-kanak, budak-budak kita sayang ke dia. Wajahnya hendaklah sentiasa lembut dan ceria ketika bersama-sama orang lain. Hendaklah menunaikan janji dengan mereka dan berlaku adil terhadap mereka dengan dirinya sendiri, dan juga hendaklah melakukan sesuatu kepada orang lain sebagaimana dia suka kalau ia dilakukan kepadanya. Ini belajar ni. Bahasa Arab sedap kata-kata ni. Dia kata apa? Wala ya'ti ilaihim illa ma yuhibbu an yu'ta. Kita buat kepada orang seperti kita suka orang buat. Karena itulah saya tegur sebahagian daripada pendakwah-pendakwah kita yang semangat. Bila nak marah kepada orang ni, ambil kepala orang ni, tukar kepala contohnya. Ambil kepala Tok Syekh dia, pergi bubuh kepala monyet situ. Orang tu reti juga buat ke Tok Guru kita. Pandai tak pandai? Pandai juga. Jadi jangan kita buat. Kita beri penerangan kesalahan mereka, tapi jangan sampai menghina kedudukan mereka. Buatlah kepada orang seperti yang kita suka orang lain buat. Ini satu cerita panjang. Kita bacalah. Muhakkik kita pun tak kata apa di sini. Cerita ni sahih ke tak sahih. Mengkali dia pun tasamuh lah dalam masalah cerita-cerita macam ni. Qala Al-Hasanu, biasanya Al-Hasan ni kalau ada alif lam, dia panggil Al-Hasanul Basri. Dalam kitab-kitab beginilah. Rahimahullah berkata, Allah Ta'ala telah mewahyukan 4 perkara kepada Nabi Adam AS, di mana firman-Nya, keempat-empat perkara ini merangkumi keseluruhan perintah untukmu dan juga untuk zuriatmu. Mana Adam ni dengan zuriatnya sekali. Satu perkara untukku, satu lagi untukmu, satu perkara mengenai hubunganmu denganku, dan satu lagi mengenai hubungan kamu dengan manusia seluruhnya. Maka perkara untukku ialah kamu adalah menyembah aku dan jangan menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain. Satu. Perkara untukmu pula ialah amalan kamu. Maksudnya kalau membuat amalan baik, kamu boleh yang baik. Perkara untuk aku akan memberikan ganjarannya lebih daripada apa yang kamu mahukan. Manakala hubunganku denganmu ialah kamu hendaklah berdoa dan akulah yang akan memperkenankan. Dan mengenai hubunganmu dengan manusia lain pula ialah kamu hendaklah mendampingi mereka dengan cara yang kamu suka jika mereka lakukan kepada kamu. Jadi ini yang kita naknya dalam bab ini yang terakhir sekali. Kita buat kepada orang seperti kita suka orang buat kepada kita. Itu naknya. Yang ketujuh, menghormati golongan yang punya kedudukan dalam masyarakat. Zawil hayat, mana orang yang kedudukan masyarakat, kita hormat kepada dia. Mungkin kerana itulah kita tengok dalam majlis-majlis rasmi, dia sebut dah Assalamualaikum Muslimi dan Muslimat, tapi sebut lagi nama Datuk tu, Tan Sri ni, padahal dia pun Muslimi juga. Kalau datin Muslimat juga tak? Tapi kena sebut juga nama-nama ni sebagai menghormati zawil hayat. Yang ke-8, membaiki hubungan di antara dua orang yang bermasa muka dan menutup keaiban orang Islam. Jadi kalau orang ni berkelahi, kita tutupkan keaiban dia, kita damaikan di antara mereka berdua. Anda duk perhati di antara tutup keaiban orang Islam ni, bila berlaku kes-kes pembunuhan contohnya, orang ni kena tembak, kan? Gambar orang kena tembak ni gambar untuk ditayang ke gambar untuk disimpan? Bukan untuk ditonton oleh semua orang. Patutnya kes ni kes polis. Tapi polis macam mana boleh terlepas kepada orang awam? Kita pun tak nak tuduh lah, polis ni profesional dia, kan? Kena tembak tengah hari, petang dah tersebar habis seluruh dunia gambar. Kalau ada orang gantung contohnya, jumpa gantung sini, habis satu dunia sudah tahu. Patutnya benda-benda kes macam tu dia yang simpan. Tapi kita yang duk share dalam Facebook, dalam cerita-cerita ni, duk sebar sana sini, apa autoriti kita? Dan apa tujuannya kita buat? Ini di antara etika. Satara muslimah kita sembunyikan gambar perempuan
rebah dia dengan kepalanya, darahnya, kita duk sebar. Untuk apa kita? Awak ketua polis negara? Ketua penyiasat dalam dunia, dalam ini? Lah, tak ada kena mengenang kita. Jadi sepatutnya tu. Kalau nak tulis cerita pun, sekadar cerita, jangan terlibat dengan gambar-gambar yang mengaibkan kawannya. Sesiapa yang meneliti bagaimana Allah Ta'ala menutup keaiban golongan yang melakukan maksiat di dunia, nascaya dia akan mencontohi sifat lembah lembut Allah Azza wa Jalla. Tuhan penutup orang buat maksiat ni, kita pergi sebarkan. Allah Ta'ala telah menetapkan 4 orang saksi yang adil dalam penyaksian kes yang berkait dengan jenayah zina. Bukan senang kamu nak tuduh, ni kita tuduh main-main ya. Orang ni berzina, mana saksi? Tak ada saksi, tak ada bukti. Orang ni bunuh orang, mana? Jadi sama juga dengan tuduh orang sesat. Hari ni timbul isu, tuduh orang ni sesat, orang ni sesat. Mana bukti awak? Bukti tak ada. Keempat-empat mereka telah menyaksikan perbuatan tersebut, jadi perbuatan zina ni, dengan jelas sebagaimana melihat batang celak memasuki bekasnya. Mana sampai peringkat begitu. Jadi tak akan jumpalah saksi macam ni, kan? Syarat-syarat ini amat sukar didapati kerana kebanyakannya tidak sepakat. Allah yang bersifat begitu mulia di dunia ini pasti amat diharapkan kemuliaannya yang serupa di akhirat kelak. Jadi kenapa kita duduk sebar-sebarkan? Tak payah kita sebar. Yang ke-9, menjauhkan diri dari tempat-tempat yang boleh menimbulkan fitnah. Ini timbul. Boleh menimbulkan tohmahan orang. Jadi kalau kita ni orang baik, pergi duduk tempat maksiat, orang tengok, mari juga dia tu. Baru ya balik Mekah. Banyak lagi. Baru nampak dekat majlis-majlis taklim. Ni ada sen ni pula. Kita orang yang macam ni jangan duduk di tempat fitnah. Dan apa tempat sekalipun dalam dunia ni yang menimbulkan tohmahan orang ramai, maka jangan kita pergi. Agar dapat menghindarkan hati mereka daripada bersangka buruk dan menjauhkan lidah mereka daripada perbuatan mengumpat. Hari ni mengumpat, kata korang cukup sedap. Yang ke-10, memberi pertolongan kepada setiap orang Islam yang berhajat, termasuklah menjadi perantara antara mereka dengan orang yang berkedudukan, di samping berusaha menunaikan keperluan mereka. Ini kita cuba. Kalau kita ada kemampuan, boleh bantu orang ni jumpa dengan pegawai-pegawai, pergi jumpa tak apa. Yang salahnya kalau pergi rasuah, pergi minta tolong, tak ada masalah. Yang ke-11, memulakan percakapan dengan seorang Muslim yang lain dengan ucapan salam. Kita mula dengan Assalamualaikum. Sunat juga bersalam dengannya. Kalau kita boleh salam, salamlah. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan sama dia. Ataupun golongan mahram, tidak jadi masalah. Nak salam dengan orang-orang yang sama-sama keluarga. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini iltaqaya fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibihi ila akhiril hadis." Artinya, apabila dua orang Muslim bertemu, lalu salah seorang daripada keduanya berjabat tangan saudaranya. Jumpa, salam. Menjadi hak ke atas Allah Ta'ala untuk memperkenankan doa kedua-duanya. Tangan mereka berdua tidak terlerai sehinggalah dia mengampuni dosa-dosa mereka. Ini kelebihan kita bersalam dengan orang yang kita jumpa. Hadis ini ada masalah sikit. Tengok nota kaki di bawah. Riwayat Imam Ahmad. Al-Munziri menyebutnya dalam kitab At-Targhib, dan hadis ini merupakan di antara hadis mana ada masalah dalam bab sanad dia. Dalam hadis yang lain pula, hadis yang kedua ni, iza safahal mu'minu al-mu'mina, apabila seorang mukmin bersalam dengan seorang mukmin yang lain, akan turun 100 rahmat ke atas mereka berdua. 99 rahmat diberikan kepada yang lebih ceria dan lebih mulia akhlaknya. Jadi ini pula dalam rawi hadis ni pun ada masalah juga. Akhrajahu Tabarani fil Awsat. Dalam rawinya Al-Hasan bin Kasir yang tidak dikenali, majhul. Jadi hadis ni ada tulis itu ada masalah dari sudut sanad. Baik. Kita teruskan kepada penjelasan cium tangan. Hari ini dah jadi satu budaya. Budaya cium tangan kan. Harus mencium tangan atau memeluk golongan yang dimuliakan kerana agamanya. Mana kita tengok orang ni orang baik, orang alim, orang beramal dengan dia, kita boleh cium tangan dia.
Manakala memimpin binatang tunggangan kerana memuliakan dan menghormati ulama, manakala dulu Tok Guru naik unta. Bila dia sampai kapur kita tolong tarik tali unta dia, boleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah melakukannya kepada Zaid bin Sabit. Jadi Zaid mari, Ibnu Abbas pergi sambut dia, tarik unta Zaid. Zaid kata, "La ya Ibnu Amr." "Dak ya sepupu Nabi, patut aku hormat pada kamu. Mu sepupu Nabi. Aku tidak." Ibnu Abbas kata, "Inilah yang kami diajar supaya menghormati orang-orang tua di kalangan kami." Jadi itu kata, jadi macam kita hari ni nak cari unta tak jumpa dah tak? Tolong bawa ustaz. Apa juga dah. Tengok ustaz mari, ustaz tak ada kereta, boleh saya tolong bawa sana sini. Senang sikit dah. Tidak ustaz naik teksi nanya. Itu cerita dia. Kena belajar juga benda-benda lagi ni, takkan dia kata unta tak ada dah, kereta ada kan. Baik. Berdiri kerana memuliakan mereka adalah perbuatan yang baik. Sakat berdiri hormat disebut sini baik, tetapi tunduk pada mereka dilarang. Ini masalah ni. Hari ni sebahagian daripada masyarakat kita, terutamanya masyarakat Melayu ni, bila tengok mari orang hebat-hebat dengan serba besarnya, dengan jubah besarnya, kan? Sampai nak cium, sampai tunduk macam rokok. Ada setengah gambar-gambar yang ditayangkan sampai mereka sujud ke kaki. La. Ini dilarang sama sekali. Ini ghulu, dia panggil ghulu, melampau fi hubbis salihin, dalam menghormati orang-orang yang saleh. Mana ada? Tengok dalam hadis di bawah ni, dalam nota kaki yang ketiga. Bagaimana boleh dikatakan demikian sedangkan Anas radhiyallahu anhu telah berkata, orang yang paling dicintai dan direndui oleh sahabat ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tidak berdiri apabila berjumpa dengan baginda. Ini kerana mereka tahu bahawa baginda tidak menyukainya. Jadi kata Anas, kami tak bangun bila Nabi mari kerana Nabi tak suka perbuatan demikian. Cuma hadis ini kita campur di antaranya. Kalau kita bangun sekali-sekala menghormati, tidaklah jadi masalah. Tapi sahabat mereka, kalau kita tak bangun dia marah lah. Itu takabur namanya. Kita bangun menghormati orang tua, tidak jadi masalah. Apa ni, sebagaimana dalam cerita-cerita yang ada. Jadi saya jangan sampai peringkat yang dilarang kerasnya, iaitulah sujud dan juga perbuatan yang tersebut. Ada khilaf lah. Imam Nawawi tulis sebuah kitab, masalah Al-Qiyam, masalah kita berdiri menghormati. Tapi masalahnya, kita sekarang ni, bila kita bangun hormat pada orang susah. Tapi kita dipaksa bangun hormat bila bunyi lagu negaraku, semua kena bangun. Hormat kepada lagu. Boleh ke tak boleh? Saya tak katalah, tak ada fatwa apa-apa ni. Cuma menontarkan soalan. Hormat pada lagu. Saya ingat ada satu cerita, satu majlis. Kita tengah berjalan nak masuk dalam dewan, dalam khemah, tempat majlis berlaku. Tiba-tiba bila masuk je, sampai tengah jalan, saya tak sempat pergi lagi. Duduk tepi masjid. Kawan yang dah sampai tengah jalan tu, saya tengok berdiri tengah panas, tengah hari, dekat nak zuhur. Sebab bunyi lagu negaraku, tak boleh bergerak, tak boleh berjalan. Saya kata, bid'ah mari mana pula sahabat perekat ni. Hei, kita buat itu. Panas tu. Masuk dalam kamp, tak boleh bergerak. Allahu akbar. Mana kata boleh. Jadi kadang-kadang kita ni hulu sangat, melampau sangat dalam isu-isu begini pun jadi masalah. Jadi kita ambillah jalan yang sederhana. Kalau kita kena bangun sekali-sekala menghormati orang, tidak menjadi masalah. Tapi jangan sampai jadi budaya. Kalau tak bangun, orang syekh tu marah lah. Itu cerita lain. Yang ke berapa tadi? 11. Yang ke-12. Memelihara maruah saudaranya yang Muslim serta melindungi diri dan hartanya dari dizalimi. Kita jaga maruah dia. Kalau orang nak zalim dia, jaga. Dia hendaklah memperjuang dan mempertahankan hak saudaranya itu. Mana kalau saudara kita ditindas, maka wajib kita kena bantu, kena tolong dia. Yang ke-13, apabila diuji dengan sahabat yang jahat, sahabat kita ni masa jenis tak baik, hendaklah dia menunjukkan yang baik apabila berjumpa sambil berwaspada darinya, sebagaimana diceritakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ingatlah, mana kalau orang jahat mari, memang dia ni bahasa jenis kaki, suka kelentong, suka fitnah pada orang, kita tunjuk kita ni tak ada masalah dengan dia. Kalau bercakap pun berhati-hati, biar tak ada hujah bagi dia nak jatuhkan kita. Muhammad Ibn Hanafiyah berkata, seseorang itu tidak dianggap bijaksana selagi mana dia tidak memperelokkan pergaulannya dengan orang yang terpaksa digaulinya
kerana dia sangat membencinya lantaran kejahatannya, sehinggalah Allah memberikan jalan keluar kepadanya. Mana orang jahat setara mana pun, kalau mari jangan duk tunjuk menumbuk selalu, dah duduk sebelah dia. Itu kadang-kadang masyarakat kita pula bermasalah bila tengok kita duk gambar dengan orang ni, keluar dalam ni, dia kata ustaz ni tak tahu lagi sebab apa kita bergambar tu. Tuduh dah, kata uduh dah, macam-macam. Yang ke-14, menjauhi daripada bergaul dengan golongan kaya. Nak cari drama lagu mana ni? Tak boleh sayang orang kaya ni tak? Jadi kalau kita kawan kita tak ada masalah, jangan sampai terkesan aku pun nak jadi kaya juga semacam dia juga, tak kira halal haram lah. Kita bergaul dengan orang kaya, kita boleh bagi nasihat kepada dia, zakat bayar ke tak? Boleh tanya khabar kan? Ataupun awak punya perniagaan ni dah rujuk pada panel-panel syariah ke tidak? Jadi banyak juga faedah-faedah dia. Cuma secara umumnya, jangan kita ni pilih orang kaya yang nak berkawan, jangan. Bahkan bergaulah dengan golongan miskin dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Jadi orang miskin kita kawan, orang ni kita kawan. Yang ke-15, menziarahi mereka yang sakit. Kalau ada orang sakit, pergi ziarah. Antara adab-adab, tulis kat tepi tu, adab ziarah orang sakit. Adab-adab menziarahi orang sakit ialah meletakkan tangan ke atas orang sakit dan bertanyakan hal keadaannya. Jadi kalau kita sampai tengok orang sakit, dia duduk terlentang sakit, jangan duduk nyongek hidung pula, nak mana macam kotor lah dia tu, mandi kodok dia ni lah. Letak tangan kita, paling tidak atas tangan dia ke, atas baju dia ke, atas lengan dia yang sesuai. Tidak duduk terlalu lama, bertanya hal keadaannya. Jangan tanya dia sakit ke tak. Pergi hospital tanya sakit, dia kata tak, mari rehat, mari relax sini. Baru kena kita tak. Pergi tanya orang sakit di hospital, mari tanya buat apa. Kalau tanya bagaimana keadaan sekarang, memang kita tahu dia sakit, keadaannya sekarang macam mana. Doktor kata positif dah sikit tak. Jangan pula kita belum masuk, dia pergi cek doktor dulu. Awak punya laporan macam mana kawan ni? Doktor kata dalam 3 hari lagi boleh hidup. Kita pun masuk, mengikut laporan saya terima doktor tadi, 3 hari lagi awak ni. Orangnya tendai kata kawan tu. Mari buat apalah dia ni, tak ada pasal-pasal dia kata ni. Tidak duduk terlalu lama di situ. Ziarah sekejap ya. Menzahirkan rasa belas kasihan kepadanya, berdoa semoga dia cepat sembuh dan tidak memandang-mandang kepada kekurangan yang ada pada tempat tersebut. Jangan duduk tengok sini. Orang sakit disunatkan kepada pesakit melakukan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada hadis Utsman ibnu al-As, bahawa Utsman telah mengadu sakit pada satu bahagian anggota badannya semenjak dia meluk Islam. Jadi Utsman mari jumpa Nabi, dia kata sakit sini Rasulullah. Apa jadi? Nabi ajar kepada dia, tengok ni. Da' yadaka, tengok terjemahan dia. Letakkan tangan kamu di atas bahagian anggota yang sakit. Ini kita belajar jampi hari ni. Lepas ni boleh buka perubatan Islam. Tapi tak ada lah air apa ni, anak-anak ke apa, tak perlulah kan. Bulan Ramadan ni saya perhati, air jampi ni ada 10 jenis keluar bulan Ramadan. Ada orang buat kajian sini? Tak ada. Ada yang anak-anak makan 22 juzuk Quran. Ke tak jumpa? 22 juzuk Quran, kemudian diambil sarang anak-anak tu, masuk dalam kolah dia, air tu dijual dengan harga yang begitu mahal sebab air ni telah masuk anak-anak yang makan Quran. Saya kata bulan Ramadan ni. Timbul ada, elan sudah ada. Ada satu air lagi 35 kolah di Nusantara ni. Pergi ambil pondok ni air kolah dia, campur sini, buat air jampi. Pelik-pelik atas dunia. Banyak lagi lah. Bulan Ramadan baru ni timbul sungguh-sungguh. Setiap baru timbul, orang hantar ke saya, ustaz komen, kata letih dah aku nak baca Quran bulan Ramadan. Aku nak komen air jampi orang. Ini kita nak jampi ni, belajar. Apa, letak tangan kamu di atas bahagian anggota yang sakit dan bacalah. Jadi kita tengok ni. Saya nak ajar bacaan ni. Bismillah. Tengok dalam bismillah tu, letak kurungan situ. Bismillah, setakat tu je. Jangan salasan. Lama duk main bismillah salasan. Tak ada. Bismillah 3 kali. Bismillah 3 kali. Waqul. Qul tu jangan kata juga. Sab'a amarat jangan kata. Yang kita nak bacanya ikut. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Ni kita baca di sini 7 kali.
Ini bila ingat ni, kena potong step kertas ni. Bila pergi ziarah orang, kalau dia sakit, kita suruh dia letak tangan atas tempat sakit, dia baca. Bukan doa kita baca ni, dia yang baca. Adapun doa yang kita baca lain pula. Kita as'alullahal azim rabbal arsyil karim an yashfiyaka. Itu doa kita. Tuan-tuan tengoklah dalam kitab saya tu Perisai Muslim, so ada belaka dalam tu. Jadi apa terjemahan dia? Letakkan tangan kamu ke atas bahagian anggota yang sakit itu dan bacakan bismillah 3 kali dan bacakan 7 kali, aku berlindung dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah Ta'ala daripada kejahatan yang aku dapati dan yang aku takuti. Dan mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kita ni. Antara adab-adab seorang pesakit ialah bersabar, tidak banyak mengadu dan tidak melahirkan rasa kecewa. Ingat, besar kelebihannya kita bersabar ketika sakit, besar sekali. Kalau sakit tak sabar, rugi. Sakit tak hilang, pahala tak dapat. Tanda situ. Siapa dia tak sabar ketika sakit, dia kerugian 2 perkara. Yang pertama, penyakit dia tak sembuh, pahala tak dapat. Kalau kita sabar, kalau tak sembuh lagi penyakit pun, kita dapat pahala. Penyakit ni dia mari mudah, nak pergi bukan senang. Nah, kalau orang tanya apa dia yang mari cepat, pergi lambat. Sakit. Ada kalau pula mari lambat, pergi cepat, apa dia? Masjid. Masjid pergi cepat, lambat tak? Balik mau cepat. Sama juga. Penyakit mari cepat, balik lambat. Itu. Jadi ini saya nasihat banyak kali dah. Nak nasihat juga kat sini. Kalau sakit jangan duk cerita ke orang dalam Facebook, tak payah. Saya tajuk dia, tengok dalam tajuk ceramah saya, mengadu kepada Facebook. Sakit tulis lalu, sakit. Habis apa benda yang sakit? Mengadu kepada Allah. Isfi izhabil ba'sa rabbanas isfi wa anta syafi, doa-doa banyak. Tengoklah dalam kitab Perisai Muslim kita, masa tak ada di sini. Antara adab-adab seorang pesakit ialah bersabar, tidak banyak mengadu dan tidak melahirkan rasa kecewa. Ini dah 3 hari dah pergi jumpa doktor, tak sembuh-sembuh lagi, tulis kat situ. Kecewa dengan siapa? Tak ada faedah. Kawan-kawan tu tulis bawah tu, sabar, begitu jelah, tak ada apa. Mari ziarah tak juga. Cuma kalau kita tengok orang-orang ni orang yang perlukan bantuan, kalau kita nak iklankan, itu insya-Allah tidak menjadi kesalahan. Bukan dia yang buat, kita yang tolong buat. Dia hendaklah sentiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Insya-Allah isu doa ni, saya ada satu tajuk ceramah khas tentang 10 sebab yang dilupai ketika sakit. Nantilah tengok dalam unit rakaman kita. Yang ke-16, mengiringi jenazah dan menziarahi kubur mereka. Kita pergi ziarah, kita pergi tasyi' al-janazah, iring jenazah dan solat jenazah. Jangan iring saja, tak solat. Dan ziarah kubur, setelah dia mati kita ziarah kubur. Yang dimaksudkan dengan mengiringi di sini ialah menunaikan hak orang Islam dan mengambil iktibar daripadanya. Apa dia hak orang Islam? Iaitu solat jenazah. Doakan kepada dia. Ini kita pergi jenazah, awal pergi, bila orang nak solat lari. Banyak berlaku macam ni. Pukul berapa solat jenazah? Pukul 12. Allahu akbar. Pukul 11 saya ada janji orang. Rupanya nak lari. Bila kita pegang dia tanya betul-betul, awak ada janji betul ke tidak? Pukul berapa janji? Bukan janji sangat, tak reti nak solat jenazah. Saya kata subhanallah, solat yang paling mudah dalam dunia ni. Solat apa? Solat jenazah, tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada doa iftitah, tak ada kunut, tak ada belaka. Yang kau nak lari buat apa? Anak kadang-kadang tengok pelik-pelik macam ni, saya kumpulkan. Orang duk ramai kan, tunggu jenazah tu. Kata mari sini. Abu Anah mau cerita. Tak ada cerita apa, 5 minit saya kursus solat jenazah. Kamu dah suruh pergi ambil wuduk belaka. Sekejap lagi kita jenazah siap mandi, kapan kita solat. Ramai yang terima kasih dia tahu saya selama kini lari semua. Sebab tak reti solat jenazah. Oi, masalah. Belajar tak mahu. Bila orang suruh buat, lari. Ini dan mengambil iktibar daripada kematian. Patutnya bila kita tengok orang mati, bukan hidup sebar gambar orang mati, kita mengambil pengajaran, aku nak mati juga. Gitu. Ni dok kita tengok orang mati duk sengih kat gambar mayat. Kat dalam tu. Saya kata gambar cerita adalah sebutkan orang marah pula. Ada seorang wakil rakyat ni, saya panggil wakil rakyat mayat. YB mayat ni. Marah orang kampung saya. Kenapa? Kalau ada orang mati, mesti kerja dia pergi ambil gambar dekat mayat. La ilaha illallah. Nak cerita orang kampung ni mati tak apa, dia tunjuk gambar orang tu buat apa? Apa kerjanya? Mayat jenazah dak juga. Qala al-A'mash. Al-A'mash ni seorang ulama berkata,
Kami pernah menziarahi jenazah dan ketika itu kami tidak tahu pada siapa kami mahu ucapkan takziah kerana semua orang kelihatan bersedih. Tengok. Ini tujuan pergi ziarah orang mati untuk apa? Iktibar, mengambil pengajaran. Al-Amash kata, kita pergi nak takziah kepada siapa? Semua orang yang pergi itu sedih belaka, berfikirkan kalau aku mati apa nak jadi. Ni kita duduk sengih-sengih. Mana tuan dia? Mana keturunan? My Allahu Akbar. Beri pula duit depan orang. Tak ada kesedaran. Yang dimaksudkan menziarah kubur ialah dengan berdoa, mengambil iktibar dan melembutkan hati. Tengok nombor 1 di bawah tu. Ni nota kaki ni. Pentahqiq dia tambah sikit. Membaca Al-Quran sebagaimana dilakukan oleh sebagian masyarakat adalah perkara yang tidak bersandarkan dalil ataupun nas. Mana dari sudut nas memang tidak ada perbahasan ni panjang. Antara adat-adat mengiringi jenazah ialah berjalan kaki ketika membawanya ke kubur. Kalau kubur dekat lah, sekarang ni kubur jauh-jauh, kita kata boleh, tak ada masalah. Tapi berjalan di hadapan dia. Sentiasa dalam keadaan khusyuk, tidak berbual-bual, memerhatikan mayat, berfikir tentang kematian dan bersedia untuk menghadapinya, hadapi mati. Jadi kalau boleh kita berjalan dengan berjalan kaki kalau kubur tu dekat. Habislah kita hak seorang Muslim. Ada berapa sana ni? 16 perkara. Alhamdulillah, tuan-tuan boleh ringkaskanlah satu persatu. Kita buat 16. Kita berpindah kepada hak-hak jiran. Hukukul jar. Hak-hak kejiranan sama seperti hak persaudaraan Islam. Jadi sama belaka. Hak lain atas tu 16 tu sudah masuk. Cuma nak tambah satu lagi. Dengan itu jiran mempunyai hak sebagaimana hak seorang Muslim. Bahkan lebih lagi dalam satu hadis yang bermaksud, hadisnya panjang. Wa innal jiran salasatun. Cuma hadis ni katanya dhaif dari sudut sanad. Kita tengok nombor 2 di bawah. Jiran terdiri daripada 3 kategori. Jiran yang mempunyai 1 hak, jiran yang mempunyai 2 hak dan jiran yang mempunyai 3 hak. Dia ada 3. Jiran yang punya 3 hak ialah jiran Muslim yang ada hubungan keluarga, rahim. Itu baginya hak jiran, hak sebagai seorang Islam dan hak keluarga. 3 dapat. Jiran yang punya 2 hak ialah jiran Muslim dan jiran. Muslim, jiran. 2. Baginya hak seorang Islam dan hak kejiranan. Manakala jiran yang punya 1 hak ialah jiran seorang musyrik, hanya punya 1 hak kejiranan, saudara Islam tak ada. Mungkin dia kafir kan? Kau tak boleh kata kafir. Bukan Islam. Baru lembut sikit. Itu dipanggil hak. Ketahuilah bahawa hak kejiranan bukan sahaja menahan diri daripada melakukan sesuatu yang menyakitkan, bahkan bersabar menghadapi kerenah daripada jiran serta bersikap lemah lembut. Belajarlah adab. Dalam kitab ni kata, hak kita jiran bukan sahaja kita tak buat jahat kepada dia, kita kadang-kadang kena sabar daripada kejahatan mereka. Tengok-tengok kejap, busuk bangang, sapuh dia duduk depan tangga kita. Nak kata apa? Nah. Keluar-keluar kelang kabut nak pergi berjabat, tengok kereta dia depan pagar kita. Itu hak. Bukan hak dia parking situ, tapi hak kita kena sabar di atas kerenah mereka. Malam-malam kita baca Quran, dia duduk main karaoke. Gedogan-gedogan. Suara dalam macam buluh pecah. Duduk ganggu kita baca Quran pula. Banyak penyakit. Karena itulah dia kata ada al-rafiq al-jar qabla dar. Dalam kaedah kata tengok jiran dulu sebelum beli rumah. Rumah elok ni, kita tengok sana. Siapa belah kita ni? Kalau nampak jenis bakar calon kau bahasa jenis tak usahlah cari jiran orang Muslim yang baik-baik, kan? Berapa banyak masalah kita ni. Antaranya juga ketahuilah bahawa hak ni bukan saja kita tak buat baik, kita tak buat tak baik, tapi sabar di atas keburukan perangai mereka. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang maksur kita baca, kita minta daripada jaril su. Allahumma inni a'udzubika min jaris su fi daril muqamah. Ya Allah, jauhkan aku daripada jiran yang jahat di rumah yang tetap kita duduk. Berat ni. Kalau rumah sewa tak apalah. Tak boleh duduk di sini. Rumah sewa banyak lagi. Tapi kalau rumah beli dah 300,000 nak sewa, nak pergi duduk lain. Sewa rumah kita duduk rumah orang lain. Tak. Sukar bagi kita. Maka kita berdoa banyak-banyak. Ya Allah, beri kepada aku jiran yang baik di dunia dan di akhirat ni. Di dunia ni masalah kita nak lagi tak boleh. Antaranya juga ialah memulakan perkara kebajikan, ucapan salam, tidak mengambil masa yang panjang ketika bercakap dengan jiran,
Jadi kalau pergi rumah dia jangan duduk lama lah. Sampai perekat tu rumah 3 kali masuk dah. 3 kali masuk tandah dah. Tak balik-balik kat dia ni dah. Apa benda dia ni. Menziarahinya ketika sakit, mengucap takziah ketika ditimpa musibah, mengucap tahniah ketika dia dapat sesuatu yang menggembirakan, memaafkan kesalahannya, tidak mengintai-ngintai atau memerhati ke dalam rumahnya, tidak menyusahkannya dengan menyadarkan kayu pada dinding rumahnya. Kita letak benda-benda dah. Allah, buat store kita duduk sandar kat rumah dia comel, kita duduk sandar benda-benda kayu ni, sakit hati kawan tu. Tidak menuang air ke dalam pancuran air rumahnya, tidak membuat tanah ke halamannya, tidak terus-menerus memandang sesuatu yang dibawa ke dalam rumahnya. Hidup kita tengok beli apa dia tu. Menutup keaibannya yang terdedah, tidak mencuri dengar perbualannya dengan orang lain, merendahkan pandangannya terhadap ahli keluarganya, dan sentiasa mengambil berat terhadap hajat atau keperluan ahli keluarganya ketika ketiadaannya. Ini hak-hak jiran sangat jelaslah kepada kita, wadih, jali. Kemudian kita berpindah pula kepada hakul aqarib wal rahim, hak kaum kerabat dan silaturrahim, keluarga terdekat. Dalam hadis yang sahih riwayat Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy taqul man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Silaturrahim, ar-rahim, tidak silaturrahim, ini rahim dia tu, bergantung di aras, duduk di aras, lalu dia berkata, siapa yang menyambungku, Allah akan menyambung hubungannya dengannya, dan siapa yang memutuskanku, Allah akan memutuskan ikatan dengannya. Jadi rahim duduk doa, siapa dia putus, putuslah dia. Hadis ini dalam Bukhari. Dalam riwayat yang lain Nabi kata, laisal wasilu bil mukafi walakinil wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Artinya orang yang menyambung ikatan silaturahim itu bukan hanya orang yang balas budi. Ni kita ni silaturahim ni orang balas budi sajalah, balas budi atau kebaikan kaum keluarganya, tetapi sebenarnya ialah orang yang menyambung kembali ikatan tersebut apabila ia terputus. Hadis ini sahih. Kita masalah kan, kita lalu rumah ni, rumah sepupu saya ni, dah kenapa tak berhenti, dia tak pernah berhenti rumah saya. Berlaku tak berlaku ni? Senyum selalu. Ni waris saya ni, tapi tak pernah mari rumah saya. Saya pun tak nak pergi rumah dia lah. Orang yang hubungi silaturahim inilah orang yang baik, Nabi kata. Dia tak pernah mari, kita yang pergi. Tapi pergi tu ingat, jangan ungkit. Tengok berapa kali dah aku mari. Mau tahu kau tak pernah pergi rumah aku. Dia tu kata, dah tak sedut mari-mari lah gitu kak. Ini masa-masa. Kita tengok, kalau nampak dia tak mari, liak sangat nak mari, payah kak, kita pergi rumah dia, jemput. Ada setengah orang ni, kalau kita tak panggil, dia tak pergi. Suruh pergi tak? Jemput pergi rumah saya bila-bila masa, anytime, open house. Tak ada apa-apa, tak ada mari sekat rumah hidup. Tapi kalau nak suruh dia mari juga boleh. Ni, tarikh 15 hari bulan ni, saya jemput awak pergi rumah. Tak ada kecil-kecilan saja. Dia mari terkejut, dia seorang yang mari, keluarga dia yang mari. Sebab sajalah, nak family, anak beranak. Kalau mari orang ramai, tak nak buat, tak nak suka-suka. Baru dia pergi. Buatlah. Lepas tu baik lah. Minggu depan saya pergi rumah awak pula. Tukar-tukar. Dia kadang-kadang, anak duduk perhati tengok, kawan-kawan kita lama 5, 6, 10 tahun dah tak jumpa, tak balas pun, tak ada kelahi apa-apa, sama-sama mengaji dulu, tidur sebentar, makan sepinggan kata orang. Batal dia, batal kita lah. Tapi cumanya rapat duduk kan. Tapi bila jumpa sekali, lepas pada tu hari-hari duduk atas mesej lah, duduk SMS gitu, rapat balik. Ada sebabnya, kita menjadi penyebab kepada terhubung balik hubungan yang terputus buat seketika. Besar ke tak besar pahala? Allah, jangan duk ungkit ni doa, tak pernah singgah, tak pernah berhenti. Ajar anak-anak pula, tengok ni, empat darah awak ni tak pernah mari rumah kita ya, tak payah, tak payah pergi rumah kita. Ajar didik anak macam ni. Allahu Akbar. Semalam saya jumpa seorang pakcik, tanya anak dia, "Mu kenal rumah nenekmu?" Tak tahu. Kalau ada majlis apa-apa, ayah seorang yang pergi, tak pernah bawa kita. Lah, ini satu khata', kesilapan yang besar. Sepatutnya waktu majlis kendurilah kita kumpul anak-anak bawa semua, boleh berkenalan, ni sepupu dia yang duduk sini, yang ni waris dia, ni pak saudara dia. Jangan duduk buat ajar anak pula suruh berdendam dengan pakcik-pakcik dia. Dalam riwayat yang Muslim, Nabi kata, rujulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa ahsinu ilaihim wa yusi'una ilayya ila akhir hadis. Seorang laki-laki telah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai kaum kerabat yang aku mahu menjalinkan hubungan dengan mereka, tetapi mereka memutuskannya." Ini dia sedih macam kita ni, mengadu ke Nabi. "Aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka melakukan kejahatan kepadaku.
Aku berlembut dengan mereka, tetapi mereka tidak mempedulikanku. Allah. Sedih tak sedih dengan aduan ni? Ada kena kat kita macam ni? Ada. Dengar Nabi jawab apa. Jawapan ini untuk orang ni, tapi sekali dengan kita. Kata Nabi SAW, sekiranya benar sebagaimana yang kamu katakan, kamu seolah-olah telah mencampakkan abu yang panas ke mulut mereka, Allah sentiasa menolong kamu selama mana kamu sedemikian. Jadi buatlah. Jangan mengharapkan balasan, jangan mengharapkan orang itu menghargai kita. Ni kena 2 kali kita tak payahlah, tak pernah berhenti, tak pernah mari rumah saya. Lah. Maksudnya ialah kamu sentiasa dibantu oleh Allah dalam menghadapi mereka. Mereka sudah tidak ada hujah lagi untuk mendakwa kamu di atas alasan hak kekeluargaan dengan sebab perbuatan mereka itu, sebagaimana orang yang dilemparkan abu panas ke mukanya terputus kata-katanya dan tidak dapat bercakap apa-apa lagi. Itu maksudnya, seolah-olah kamu capak debu panas dalam mulut, maka dia tak ada hujah lagi depan Allah Azza wa Jalla. Sebab kita dah buat semua kebaikan. Awak dengan Tuhannya, awak yang bertanggungjawab. Alhamdulillah. Kalau yang dah buat, selamat. Yang tak buat lagi, kita mula sekarang. Balik tengah hari ni, tengok mana rumah yang pupu wari-wari kita yang rapat, arham kita yang paling dekat, yang tak pernah kita ziarah lama, pergi ziarah. Terdapat hadis-hadis yang banyak dan masyhur berkenaan silaturahim, hak-hak kedua ibu bapa dan lebih-lebih lagi hak ibu, sangat banyaklah. Dalam bab ini kita sudah ringkaskan. Bab yang terakhir, perbincangan yang terakhir kita dalam bab ini, iaitulah hakul aulad, ataupun dia panggil hak anak-anak. Hak anak-anak ni, anak-anak kita, manusia secara fitrah kita hidup manusia ni memang cenderung ke arah menyayangi anaknya. Tak ada orang tak sayang anak dah. Kucing pun sayang anak, kecuali orang rusak fitrah yang duk campur anak sana sini tu. Oleh itu tidak perlu ditekankan lagi berkenaan tanggungjawab bapa terhadap anaknya. Tak payah tekan lah, memang naluri manusia. Tapi zaman ni kena tekan juga, sebab tak bertanggungjawab ramai ni. Namun begitu, kadang-kadang hawa nafsu seorang bapa lebih mengatasi kepentingan anaknya, lalu dia meninggalkan tanggungjawab mengajar dan mendidiknya. Jadi ramai orang sayang ke ayah tapi tak didik cara agama ni sukar. Allah berfirman, qu anfusakum ahlikum narah, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Surah At-Tahrim ayat 6. Ulama tafsir mengatakan, pelihara di sini ialah ajar dan didiklah mereka. Jadi nak maksud pelihara sini, ajar dan didik anak-anak. Seorang bapa seharusnya menamakan anaknya dengan nama yang baik. Mula-mula start dapat anak, pilih nama yang baik. Jangan duk main pelik-pelik ni. Dan melakukan akikah padanya. Akikah ni bila kita nak buat? Tengok ni. Akikah ialah menyembelih kambing pada hari ke-7 selepas kelahirannya. Bagi anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor kambing. Hari bila? Baca tanda situ. Hari yang ke Hari Raya Cina. Jadi budaya kita hari ni, jemput majlis akikah bila? Sempena hari Krismas. La ilaha illallah. Apa kena-mena Krismas Kristian dengan anak awak? Comel sangat kalau anak kita ingat hari Kristian, Hari Raya Cina, hari depa Bali, hari belah kelapa. Apa benda yang kita? Tak ada. Nak hari yang ke-7. Dia kata hari yang ke-7 sibuk. Mana sibuk? Kerajaan bagi cuti 7 hari kepada bapa. Kerajaan apa ikut sunnah dah. 7 hari kan, dia tahu 7 tahun. 7 hari. Ibu saya 7 tahun. Mananya? Nanti dulu tak habis lagi tu. Akikah tu nombor 1 kat bawah tu ialah menyembelih kambing pada hari ke-7 selepas kelahirannya. Tu mana akikah? Bawah apa? Di kaki, tidak di kepala. Jadi yang kita nak tekan di sini, supaya kita beringat, nak dapat anak ni berapa bulan dah? 9 bulan. Cukup tak cukup masa nak cari duitnya, nak kumpul duit, nak cari dana, nak buat persiapan? Cukup tak? Habis lepas beranak, tak cukup masa. Saya berapa orang dah terima, Ustaz, alhamdulillah isteri saya sudah lahirkan anak, cadangkan nama satu. Dia kata, mu buat berapa masa dulu? Masa 9 bulan dengan mak dia dulu. Tak mikir-mikir ke nama anak ni. Bila beranak tu baru nak fikir nama ni. Kena siap lalu. 2 anak laki-laki, 2 perempuan. Cadangkan anak kembar. Dia kata, doktor kata tak kembar. Kata tak apalah, kita siap sedia. Kalau kembar kan, kita sudah ada siap dah nama anak. 2 laki, 2 perempuan. Jadi siap. Tak kira doktor kata apa ni, positif je isteri mengandung, buka tabung lalu untuk 2 ekor kambing. Kalau keluar anak perempuan, 1 ekor kambing, 1 ekor lagi save untuk adik pula. Selamat sejahtera dah. Ini tak laksana sunnah, ini hak anak. Hari yang ke-7 disembelih
Akikah bukan hari raya Cina, bukan apa. Tak, saya nak kembar sekali dengan tu dengan ni. Tak ada kembar. Hari yang ketujuh sembelih. Dia kata mak dia tak larat ustaz. Siapa dia suruh buat kendurinya? Kenduri kahwin. Akikah tidak kenduri, sembelih kambing. Kita suruh bagi kambing, pagi ustaz-ustaz kita yang boleh kita bantu kita. Imam masjid ke, ni kambing seekor, awak sembelih, buatlah. Kalau rasa ingat ke saya, hantar. Tak ingat ke, makan buat awak saja. Itu nak kata apa? Apa yang payahnya? Tak semestinya kita buat majlis. Ni dia buat majlis dah ni. Dia panggil majlis cukur jambu. Mari mana cukur jambu ni? Jambu siapa? La ilaha illallah, pelik-pelik lah. Orang tak suruh buat, dia buat. Yang disuruh tidak dibuat. Inilah kerja kita sekarang. Ni agak. Ingat akikah dengan nama anak ni hari ke-7 dah, isytihar. Jangan duduk cari hari-hari munasabah-munasabah lain. Dan tidak perlu kepada apa ni? Majlis kenduri, tak ada. Sembelih akikah. Ambil daging itu bagi kepada orang pakai miskin, orang-orang yang kita nak bagi, ambil. Oh, dia kata saya nak, tak ada nak apa-apa. Awak nak kenduri besar-besaran lepas mak dia sihat nanti, buat. Apabila sampai umur 7 tahun, dia adalah menyuruhnya sembahyang, suruh sembahyang, dan dia tulis di sini, dan khitankannya. Tapi saya tengok khitan ini jangan lebih pada 7 tahun. Kita yang masyarakat kita ni, khitan sini umur berapa tahun? Nak bini dah baru khitan. Tok muda tengok pun takut dah. Besar-besar budak sekolah tu. La ilaha illallah. Sepatutnya khitan ini dalam masa 7 hari. Tu khitan. Ataupun dalam masa 40 hari, budak tak rasa sakit apa-apa. Alhamdulillah anak saya lahir 4 orang di Madinah. Semuanya kita khitan waktu kecil. Dan lahir di Malaysia seorang anak laki-laki yang nombor 6 ni. Alhamdulillah kita khitan dalam masa kecil. Boleh buat. Cari kawan-kawan doktor kita di hospital, pakar bedah, kata saya nak khitan anak saya. Dia bagi tarikh, kita pergi. Sekejap apa. Tak menangis-nangis pun. Masa buat tu sekejap bunyi, lepas tu tak ada lah. Ni sibuk duduk gatul ke kain, berjalan tak ada apa benda. Mesti di sekolah begini duduk sibuk dengan gatul kain ni. Orang nak pergi ke LCC, dia duduk tarik kain buat nyanyi, buat malu budak. Ini budaya. Saya nak sangatlah orang-orang yang ke doktor-doktor pakar yang bahagian ni, tolonglah buka klinik-klinik khitan waktu baby ni, waktu lahir. Sepatut masa tu. Tathir, bahasa Arab kata tathir, mana bersihkan budak tu waktu kecil. Tak jadi masalah pula tu bila bawa pergi masjid, tak ada lah orang nak pertikai. Awak dulu sah ni. Dah sunat. Ingatkan saya kena halau kota imam dulu. Kau tak ingat cerita? Sangat tragis cerita tu. Sampai hari ni saya ingat lagi. Kena halau. Nukah sembahyang jemaah. Dia kata yang ada anak dalam masjid keluar. Allahu Akbar. Malunya aku. Tengok-tengok tak ada orang lain. Saya 2 orang anak bawa. Ajak nak tanya tu imam. Sebab apa? Dia kata tak sunat. Kita buka hari ni baru tahu dah. Budak kecil lagi. Sekolah rendah. Tapi saya hormat pada majlis. Keluar. Sama begitu. Pasal budaya masyarakat kita tidak khitan. Tu ya bagi dia tak khitan kotor. Jadi saya bincang bab lain lah. Cuba tuan boleh tengok dalam tajuk dalam YouTube, cari fiqh hukum kanak-kanak. Saya dah hurai panjang tentang masalah khitan, masalah budak-budak masuk dalam sah orang tua. Ini orang tua-tua kita, bukan orang tua ni tak tunjuk sini. Orang tua-tua makcik-makcik ni kadang-kadang melampau, dia tengok budak perempuan dalam sah, dia angkat budak tu tak kat luar. Budak perempuan mana ada timbul isu khitan tak khitannya? La ilah, dia kata putus sah. Yang beg awak besar tu tak putus. Sedap budak putus sah. Yang beg dia tak putus. Pada double standard punya makcik ni. Kita kata double standard. Baik. Saya marah sebab cerita ni memang kena halau dah ni, patut dia dah pertahan sangat ni. Baiklah. Manakala seorang hamba, tak ada lah hamba sekarang ni, ada bibik yang kat rumah kita. Ialah memberi makanan dan pakaian kepadanya, tidak membebankannya dengan kerja yang tidak mampu dilakukan, tidak memandang hina kepadanya, dan hendaklah memaafkan kesalahan-kesalahannya. Ingatlah kepada Allah ketika dia melakukan kesalahan, kerana Allah amat memaafkan kesalahan hambanya. Justru hendaklah dia memaafkannya agar Allah mengampunkan dosa-dosanya. Jadi kita pun, kita mengharap Allah maaf kepada kita, kita maaf juga kepada makhluk Allah Ta'ala yang melakukan kesalahan. Hari ni hamba tak ada, yang ada di rumah kita bibi kan nama sopir, bibi buat dah sekarang ni, gaji mahal dah. Gaji pula ikut standard. Kalau jaga budak tak boleh suruh masak pada muka kita. Nak pergi kerja sangat muslimat kita ni. Jaga anak tu lebih baik. Marah dah lah muslimat. Jangan marah lagi. Itu baru uji sikit baru nak test tengok. Baiklah. Kita tamat di majlis kita di sini. Kita akan masuk kepada bab yang ke-12, al-uzlah.